Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada semua penonton Salam Ramadan sama ada di laman Facebook Salam Baitullah ataupun di YouTube Salam Baitullah. Jadi hari ini Alhamdulillah kita diberikan lagi ruang dan peluang rezeki, nikmat-nikmat lain untuk kita bersama-sama menghadiri kuliah ataupun majlis ilmu secara online hari ini. Dan seperti biasa, kita akan membincangkan topik yang telah pun dipilih dan pastinya topik itu menarik dan sangat dekat dengan diri kita masing-masing, insyaAllah. Dan kita juga ada tetamu yang begitu disegani, dihormati, yang akan bersama-sama dengan kita membincangkan tentang topik-topik yang telah pun dipilih. Jadi topik kita hari ini adalah zakat fitrah. Nak tanya dulu, tahun lepas siapa yang kantoi bayar zakat fitrah? Telah gurau dia. Baik, hari ini kita bersama-sama dengan yang berbahagia, yang saya hormati, Ustaz Haryanto Rizal bin Rokman ataupun lebih mesra dipanggil sebagai Ustaz Harry. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Syam? Sihat? Saya sihat, Alhamdulillah. Ustaz pun ceria-ceria, sihat-sihat selalu, Ustaz. Alhamdulillah, bertenang. Alhamdulillah. Ustaz, satu soalan ringkas. Ustaz pernah dengar orang terkantoi bayar zakat fitrah? Banyak. Bukan Banyak, dengar, saya tengok sendiri. Allahu Akbar. Kadang-kadang dia nak tunggu waktu pergi masjid tu untuk sembahyang raya. Baik. Imam pula tak tengok belakang, dia kira terus duduk dalam soft tu dah. Dia terus soft aja. Jadi orang kat belakang lah gabut lah dengan amil-amil pun sembahyang. Jadi habis tak ada harapan lah orang yang tak bayar. Itulah. Maknanya menunggu sampai ke hujung tu kadang-kadang terlepas. Bahaya. Betul. Bahaya. Baik Ustaz, sesuai dengan tajuk kita hari ini, zakat fitrah. Dengan kamu bawa masa lagi, silakan Ustaz Harry untuk menjelaskan, menerangkan, membincangkan tentang tajuk kita hari ini, iaitu zakat fitrah. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih Syam Ishaq di studio dekat RTM sana. Zaman PKP ni kita di rumah aja tuan-tuan. Apapun para penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita berada dalam bulan Ramadan dan mudah-mudahan Allah Taala memberkati segala ibadah kita. Dan mudah-mudahan kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bincang satu tajuk tuan-tuan, berkaitan dengan zakat fitrah. Sebenarnya zakat fitrah ni saya rasa lah Jamil, itu antara zakat yang paling common dengan masyarakat kita. Betul. Berbanding dengan zakat-zakat yang lain. Ada orang dia tak tahu zakat lain, dia tahu zakat fitrah je. Dan ada orang bila kita sebut tentang zakat yang lain, dia terperanjat, kena zakat kata dia. Tapi zakat fitrah ni biasanya dia sangat dekat dengan masyarakat kita. Dan macam saya kata tadilah, ada orang dia merasakan satu-satunya zakat yang ada di atas muka bumi ni ialah zakat fitrah. Barangkali pertama kerana dia selalu bayar, yang kedua kerana zakat fitrah tu murah. Jadi dia rasa zakat fitrah je yang wujud. Para penonton dan Allah sekalian, sebenarnya zakat ni ada macam-macam ni. Ada zakat harta dan ada zakat fitrah lah. Zakat fitrah yang kita sedang bincangkan, zakat harta ni macam-macam. Ada zakat binatang ternak, zakat tumbuh-tumbuhan ataupun biji buah-buahan, zakat gandum sebagainya, dan ada zakat pendapatan. Itu semua zakat harta. Termasuk zakat simpanan, KWSP dan macam-macam lah. Itu lain tahun kita bincang. Zakat fitrah sebenarnya dia berkait dengan puasa. Sebab itu dia panggil zakat fitrah. Zakat secara umum, kalau kita faham dari segi bahasanya, dia bermaksud bertumbuh, berkat, suci, terpuji, itu maksud zakat lah. Kerana itu dia bukan sahaja dari segi maknanya, tetapi dari segi amalannya itu merujuk kepada makna zakat itu sendiri. Sebab itu zakat ini kalau kita tengok, dia membersihkan harta, menyucikan harta kita, dan dia menumbuhkan harta itu sendiri. Dengan maksud bukan hanya kita yang dapat rasa, orang lain pun dapat juga makan daripada harta kita. Jadi sebab itu kalau kita tengok secara umum, perintah zakat ini Allah SWT sebut dalam Al-Quran, surah Taubah ayat 9. Misalnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah perintahkan ambillah zakat,
ya, daripada mereka, daripada harta mereka. Dan tujuan dengan berzakat itu, kamu akan membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Itu dalam ayat surah At-Taubah, ayat 103, bukan ayat 9 ni, ayat 103. Jadi artinya zakat ini Allah SWT perintahkan pada kita, termasuklah zakat fitrah, kerana ayat ni umum, zakat fitrah dan juga semua zakat. Jadi zakat fitrah ini Allah perintah untuk ambil, bukan soal kita nak bayar, kerana itu sebahagian daripada tanggungjawab kita dan termasuk dalam rukun Islam kita, ya, mengeluarkan zakat. Jadi sebab itu bila kita mengeluarkan zakat ni, Syam, sebenarnya kita kena faham, ya, tuan-tuan semua, bila kita mengeluarkan zakat, hakikatnya ialah kita membersihkan harta kita. Saya percaya kita yang bekerja, tentulah orang yang ada harta ni daripada bekerja lah, ya. Kita bekerja kadang-kadang ada kekurangan dalam pekerjaan kita. Boleh jadi kita curi tulang, boleh jadi kita tak buat sempurna, boleh jadi kita tak buat sebagaimana yang diamanahkan. Jadi sepatutnya kita tak boleh dapat sepenuh upah atau gaji kita. Kerana apa? Gaji kita berpandukan kepada persetujuan untuk melakukan kerja tersebut. Tapi oleh kerana kita tak buat sempurna, jadi kita tetap juga mengambil gaji pada jumlah yang sama atau upah pada jumlah yang sama. Sebab itulah Allah Subhanahu Taala perintahkan bagi kita membersihkan harta kita, maka kita keluarkanlah zakat. Tujuannya apa? Tujuannya membersihkan harta tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat yang kita keluar ni bukan sekadar tanggungjawab, walaupun dia kita sebut sebagai salah satu dari rukun Islam. Tujuan daripada zakat ini juga adalah untuk menyucikan jiwa kita. Sebab itu zakat ni daripada orang kaya kepada orang miskin, ataupun daripada orang kaya kepada asnaf-asnaf yang Allah SWT perintahkan dalam Quran. InsyaAllah kalau sempat kita akan bincangkan. Jadi artinya apa? Bila kita mengeluarkan zakat, sebenarnya orang yang keluarkan zakat ni orang ada duit lah, ya? Orang ada duit. Dan macam zakat fitrah misalnya, orang yang mesti kena bayar zakat fitrah ni ialah orang yang ada dipanggil lebihan, ya. Setelah ditolak dengan keperluan-keperluan dia, untuk air raya pun punya belanja, keperluan dia ikutlah anak dia pun semua tu lah untuk sebulan tu, sebab dia bulan depan dia ada duit lain lagi. Jadi dah tolak semua-semua sekali, ni keseluruhan duit dia, bukan duit gaji bulan tu je. Kalau dia simpan 7,000, duit gaji bulan tu ada 1,500, dia tak boleh kira atas 1,500, dia kena campur dengan 7,000 tu sekali. Ya, jadi maknanya setelah semua ditolak dengan belanja raya apa sebagainya, ada lagi lebih, maka dia wajiblah bayar zakat. Itu dipanggil zakat fitrah. Sebab itu zakat fitrah ni dia berkait dengan puasa. Kerana apa? Kerana dia berkait dengan raya. Sebab kalau tak ada puasa, tak ada raya. Jadi zakat fitrah kita bayar bagi orang yang wajib bayar. Jadi berarti orang ni ada duit lah. Dan nak dibagi ni kepada orang-orang yang boleh diterima, orang yang boleh terima, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Taala tu sendiri. Kerana dia ada dalam Quran. Ada 8 asnaf, antaranya fakir, miskin, amil, kemudian mu'allaf, lepas tu asnaf gharim, ibnu sabil, fisabilillah, hamba sahaya. Yang ni asnaf-asnaf yang layak untuk terima zakat. Jadi maknanya bila kita mengeluarkan zakat, dia ambil daripada orang kaya bagi kepada orang miskin. Dan tujuan inilah yang disebut dalam ayat yang kita baca tadi, wa yuzakkihim biha. Dan dia dengan zakat kita keluarkan tadi, dia menyucikan jiwa kita. Supaya orang kaya dia tak fikir diri sendiri je, Syam. Ya. Supaya kita ni, ini filosofi dia, Syam, kita sebut dalam zakat. Sebab itu setiap ibadah kita ada filosofi. Cuma kita jarang nak faham filosofi ni. Filosofi ni falsafah lah, tuan-tuan. Takut tak faham pula. Makna ada falsafah dia. Bila kita keluarkan, sebenarnya zakat ini nak menyucikan jiwa kita. Artinya apa? Supaya melunturkan rasa sombong kita. Satu. Yang kedua, keakuan dia panggil. Ataupun bahasa kita apa kita panggil? Selfish. Kalau selfie tu ambil gambar sendiri. Dia adik-beradik dengan selfish. Selfish ni pun fikir diri sendiri je. Kalau selfie pun dia ambil gambar dia je. Kan dia tak payah orang lain ambil kan. Itu dia panggil selfie. Sebab itu saya ingat, selfie ni daripada perkataan selfish juga, Syam. Sendiri kan? Sendiri. Dia ambil gambar sendiri. Jadi, aku je kan. Jadi artinya, sifat keakuan ni memang ada dalam diri kita, Syam. Tak payah jauh lah. Kita sendirilah. Kadang-kadang anak kita nak aiskrim. Okay, kita ada duit. Anak orang nak aiskrim. Kita nak bagi anak kita ke nak bagi anak orang?
Tentu kita bagi anak kita kan. Jadi Betul. kita fikir kita je. Kita tak pernah terfikir, okeylah kita pecah duit aiskrim ni bagi 2. Pasal anak orang tu nak juga. Tapi biasanya kita kata, alamak, duit ada untuk 1 aiskrim je. Nak bagi siapa bagi anak aku lah. Itu memang sifat yang wujud pada diri kita. Kita akan dulukan diri kita. Sebab itu, Islam mengajarkan zakat ni, walaupun dalam kita nak menjaga keperluan kita, nak mendulukan diri kita, kita jangan lupa orang lain. Itu sebab wajib bayar zakat. Ya, bukan soal zakat ni, tapi Ustaz, saya bekerja ni Ustaz, saya memang tak ada tipu-tipu, kata dia. Sebab saya kerja sendiri, saya lah tokek, saya lah bos. Dia kata, saya berniaga pun jujur je semua, jadi saya tak payah bayar zakat lah, kata dia. Tak. Ada satu lagi yang lain, iaitu perasaan. Itu dipanggil untuk membersihkan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Membersihkan harta tu satu, dan menyucikan jiwa. Harta mungkin kita dah selesai masalah, kita memang orang jaga kerja, maknanya harta kita memang bersih, tetapi jiwa kita pun nak dibersihkan. Itu yang kita sebut tadi, supaya tak ada sifat keakuan. Ya, maknanya ni aku je, fikir keluarga kita je, yang penting kita dah makan sudah, orang lain tak makan dia peduli lah. Itu tidak ada dalam Islam sebenarnya. Itu filosofi yang kita nak ajar di dalam zakat. Makanya supaya selepas daripada bulan Ramadan, kita keluar daripada bulan Ramadan, kita akan sentiasa terus bawa falsafah ni dalam hidup kita. Itu sebenarnya yang kita nak. Jadi bila kita sebut tentang zakat fitrah, sebenarnya mengajar kita, mendidik kita, menjiwai tentang orang lain juga. Sebab itu ada disebutkan bahawa di dalam harta kita ada milik orang lain. Dan sebagai ulama disebutkan apa? Dia kata ada orang mencuri harta orang lain. Bagaimana apabila dia tidak membayar zakat? Kenapa? Kerana dalam harta kita ada milik orang-orang miskin, ada milik fakir miskin, ada milik asnaf-asnaf yang layak. Tapi bila kita tak keluarkan, bermakna kita seolah-olah mencuri harta dia. Walaupun kita kata itu memang duit kita sebab duduk dalam akaun kita. Tetapi dari segi hukumnya, dalam akaun kita tu ada hak orang lain yang mesti kita hantar dan selesaikan. Jadi sebab itulah zakat fitrah ni satu yang dituntut dalam Islam. Lebih-lebih lagi bila kita berpuasa, maknanya dia adalah suatu yang berkait dengan ibadah puasa kita. Kalau kita nak kata Syam, dia panggil penyempurnaan kepada ibadah puasa kita. Wallahualam. Alhamdulillah. Satu yang saya nak tarik semula Ustaz, seolah-olah kita mengambil harta orang lain Ustaz. Allahu Akbar. Jadi maknanya janganlah kita ambil ringan tentang ibadah tersebut. Zakat fitrah tu sebolehnya mungkin kita usahakan untuk selesaikan. Jadi insya-Allah kita tak akan mengambil harta orang lain. Baik, insya-Allah. Betul Syam. Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk segmen yang pertama, zakat fitrah. Diharapkan agar para penonton juga mendapat input-input berguna dan bermanfaat untuk diri kita juga. Kita akan kembali Ustaz selepas ini untuk segmen soal dan jawab. 3 soalan macam biasa daripada para penonton akan kita ajukan kepada Ustaz dan Ustaz akan jawab selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Segmen soal jawab kali ini kita bersama dengan yang berbahagia yang saya hormati, Ustaz Haryanto Rizal bin Rahman ataupun lebih mesra dipanggil dengan gelaran Ustaz Harry. Ustaz telah pun bersedia, kita akan ajukan 3 soalan dan Ustaz akan menjawab soalan tersebut satu persatu daripada para penonton kita yang bertuah. Ustaz sudah bersedia? Baik. Baik Ustaz, soalan pertama. Remy dari Putrajaya, dia kata, dia tanya, zakat fitrah ni wajib ke bayar kalau dia meninggal dalam bulan Ramadan? Contoh, kalau mak dia meninggal dalam bulan Ramadan, anak-anak wajib ke bayarkan? Silakan Ustaz. Baik Syam. Dan yang bertanya tadi Remy Ya, Remy dari Putrajaya. Baik, berkenaan dengan zakat fitrah ni, okey, pertama sekali kita dalam zakat ni tuan-tuan bukan dalam zakat, dalam ibadah ni dia ada syarat wajib dia, syarat sah dia Maksudnya syarat-syarat wajib tu mesti dipenuhi lah, barulah dia jadi wajib.
Ya, Baik. syarat-syarat sah itu mesti ataupun kita kata syarat ni perkara-perkara lah perkara yang wajib tu, perkara tu bila dipenuhi maka dia wajib ada. Atau ciri-ciri tu ada maka wajib dibayar. Maksud dia begitu. Jadi dalam zakat fitrah ni begitu. Kalau dia ada ciri-ciri yang tertentu ni, maka dia wajib bayar. Pertama, dia ada lebihan makanan. Macam kita sebut dalam segmen pertama tadi kita sebut dia ada lebihan dia setelah tolak semua tanggungan dia. Yang kedua, kalau sekiranya dia hidup dalam bulan Ramadan kan dan dia meninggal itu ataupun senang kita sebut dia hidup sehingga azan maghrib pada akhir Ramadan. Katalah contoh hari akhir Ramadan tu hari Jumaat. So dia hidup sampai maghrib tu. Maknanya dah azan maghrib hari Jumaat tu, kemudian sebelum Isyak dia meninggal. Maka dia itu termasuk orang yang wajib bayar. Jelas kemudian yang ketiga, kalau dia Islam sebelum maghrib hari Jumaat tu. Gini kita bagi contoh je hari Jumaat ni ya. Maksudnya hari akhir daripada bulan Ramadan. Jadi maknanya hari yang ke-30 Ramadan tu, hari ke-29 ke, yang terakhir tadi dia masuk Islam, maka dia kena bayar. Jadi orang ini di antara contoh-contoh. Ataupun yang keempat disebut bayi yang lahir sebelum maghrib hari yang akhir ya, dan kemudian dia hidup juga lepas maghrib. Maknanya contoh maghrib 7.20, dia lahir pukul 7. Baik. Kemudian dia hidup sampai waktu Isyak. Pukul 8.30 dia meninggal. Maka wajib dia bayar zakat. So maknanya 4 syarat ni, 4 golongan ni kalau ada dia wajib bayar zakat. Balik pada soalan Remy tadi, mak dia contohnya kalau orang tu mak dia meninggal pada bulan Ramadan. Jadi maknanya mak dia ni hidup pada bulan Ramadan saja. Dia tak sampai lagi pada Syawal. penghujung Ramadan, waktu wajib tu. Jelas apa nama Syamil? Ya. Jadi maknanya oleh kerana dia hanya dapat hidup ataupun dia hanya dihidup dalam bulan Ramadan, tidak sampai pada akhir daripada Ramadan, maka dia tak wajib bayar. Kerana dia tak cukup syarat. Ya. Betul. Tapi biasanya Syam, para penonton semua, orang bayar zakat ni awal-awal dah. Betul lah. Katalah contoh dia bayar zakat fitrah tu 15 Ramadan dah. Dia dah bayar. Mak dia meninggal 25 Ramadan. Jadi tak apalah. Itu jadi sedekah untuk dia. Sebab itu yang bayar awal-awal ni Syam, sebenarnya kita ni dibolehkan oleh para ulama untuk bayar awal sebelum waktu wajib. Sah. Baik. Jadi sebenarnya yang kita bayar awal ni belum wajib lagi. Baik. Ya, wajib dia bila? Wajib dia akhir Ramadan. Katalah tahun ni hari terakhir Ramadan hari Jumaat. Ya, hari Jumaat contoh. So baik. Hari Jumaat katakanlah contoh 14 Mei. Ya. So 14 Mei hari Jumaat tu waktu maghrib itu adalah masuknya waktu wajib. Berarti pada waktu tu semua yang hidup dia mesti bayar. Itu maksud dia waktu wajib. Jadi balik pada soalan tadi, kalau kita kata dia meninggal pada bulan Ramadan, tak sempat hidup pada hari akhir daripada bulan Ramadan tadi, maka dia tak payah bayar lah. Itu baik. Ustaz, kalau dia nak bayar juga, sedekah lah Dia jadi sedekah saja. Dia jadi sedekah. Sebab dia tak wajib Syam. Bila dia tak wajib, dia nak buat juga dia jadi sedekah. Ada sebenarnya Syam, yang saya dapatlah dia cerita sahabat-sahabat dia pusat zakat, ada non-Muslim pun nak bayar zakat fitrah. Oh, subhanallah. Ada. Ada. Dia seronok dia tengok orang Islam bayar zakat fitrah, dia kata saya nak bayar juga. Tapi kata sahabat-sahabat pusat zakat, dia orang tak keluar kalau resit, dia bagi resit lain lah. Resit khas lain. Sebab kalau tidak dia pening. Sebab itu bukan zakat. Itu adalah sekadar sumbangan saja daripada dia orang. Kerana dia tak wajib keluar zakat. Baik. Kalau ada kesempatan kita akan bincangkan tentang senario tu Ustaz. Baik. Soalan kedua Ustaz, Raziah dari Pontian Johor. Dia cakap, suami di luar negara, bolehkah isteri bayarkan zakat fitrah gantikan suaminya? Baik, masalah bayar zakat fitrah untuk orang lain ni ataupun zakat fitrah wakil pada orang lain, dia boleh buat dengan syarat dia minta izin orang tu dulu. Okey. Jadi kalau macam dalam konteks Puan Raziah tadi, dia kena bagi tahu dengan suami dia, abang saya bayarkan zakat fitrah untuk abang dan anak-anak semua sekali. Suami kata okey, boleh. Wakil pada awak pergi bayarkan. So clear, tak ada masalah. So kena dapatkan dulu kebenaran daripada orang yang nak dibayarkan. Dan masalah yang lain lebih kurang sama juga bila kita misalnya nak bayarkan zakat fitrah untuk mak kita misalnya.
Kita duduk di kelumpur. Jadi kita nak bayarkan untuk mak kita, kerana khawatir tak ada orang nak bayar ke dia, kita bagi tahulah, mak, kita dah bayarkan zakat fitrah mak, boleh tak? Mak dia kata, okey boleh, tak ada masalah. So boleh, tak ada masalah. Dengan syarat kita dapatkan kebenaran lah. Dalam konteks soalan tadi, maka tak ada masalah, isteri tu bayarkan bagi pihak suami. Baik Ustaz, jelas sekali. Soalan ketiga Ustaz, Abah dari Pontian Johor pula. Johor Ustaz. Macam nak masuk Johor dah bunyinya. Ingat azan. Baik Ustaz, ini Ustaz, kita tak boleh nak bayar zakat fitrah pada Amel dan kebanyakan pusat zakat kempen bayar zakat fitrah online. Macam mana Ustaz? Ya, sebenarnya Syam dan para penonton semua, bayar zakat fitrah ni tidak syarat kita berjumpa ya. Walaupun memang kalau secara lazimnya kita bayar zakat fitrah ni kita jumpa dengan Amel di suar di masjid, kemudian kita bersalam. Itu sebenarnya kelaziman, tetapi bukanlah syarat. Ya, artinya kalau kita bayar zakat fitrah, kita tidak bertemu pun dengan Amel tu. Ini yang kita sebut online. Maka hukumnya juga sah. Ya, jadi ada orang tanya, Syam, macam mana akad dia Syam? Kita nak salam dengan kan kita nak salam dengan kita punya handphone. Sebenarnya bersalam tu bukan syarat ya. Itu kita kata kelaziman saja. Dan adalah dia punya pandangan-pandangan berkaitan dengan amalan bersalam, berdoa. Jadi itu tak ada masalah dan hukumnya tetap sah dan dia jadi sah sejurus selepas kita mengalihkan duit ke dalam akaun lembaga zakat atau pusat zakat tu. Jadi mana kita klik saja, ini bayar zakat fitrah, untuk dia ada pilihan, kita pun bayar. Katakan kita bayar, kita pilih untuk bayar 4 orang. Dia pun dah terus jumlah keluarkan. Kata misalnya Sam, dia kata okey 4 orang jadi RM20 katakan. Kita pun alih RM20, maka selesailah pembayaran zakat fitrah kita. Cuma kadang-kadang Sam, hari ni ada orang tanya juga, macam mana tentang kalau kita nak bayar zakat ikut beras? Sebab ada setengah-setengah negeri dia bagi tahu boleh bayar ikut beras masing-masing yang dimakan di rumah. Ini kadang-kadang ada orang confuse juga ya, dia rasa kalau dia tak bayar ikut beras tak sah ke, kata dia. Sebab misalnya Jamil, dia makan beras basmati ya. Basmati ni mahal. Tu basmati. Tapi dia bayar harga beras 10% hancur. Jadi tu bukan murah tu. Bukan murah. Jadi maknanya adakah sah dia punya zakat? Sebenarnya sah. Sebab itu kalau kita tengok patuan-patuan zakat negeri-negeri ni, bila dia suruh bayar ikut beras kita makan, sebenarnya afdal. So maknanya kata afdalnya lebih baik kita bayar mengikut kadar beras kita. Kalau contoh saya makan basmati. So basmati katakan 1 kilo 20 satu kepala contohnya dia pakai secupak kan. Katakan jumlahnya ialah RM21 satu orang. So saya ada 5 keluarga, so jumlahnya 21 kali 5. Tapi kalau dia nak bayar yang harga standard RM5 je. Pun boleh juga. Boleh. So RM5 kali 5 lah. RM25. So jauh beza dia Syam. Ada RM75 beza dia. Jadi sebab itu jangan risau kerana itu ialah afdal saja. Afdal saja, maknanya kalau dia bayar mengikut harga beras, itu lebih baik bagi dia. Kalau tanya pahala tentulah nilai dia lebih besar kan. Orang bayar 100 dengan bayar RM25, RM75 tu dikira Allah Ta'ala tu. Baik Ustaz. InsyaAllah saya yang mendengar pun sangat jelas dan diharapkan para penonton juga yang mendengar sangat jelas tentang penerangan daripada Ustaz Harry pada hari ini. Ustaz, kita akan kembali ke ini untuk segmen yang ketiga, iaitu segmen perkongsian. Jadi kepada anda juga yang sedang menonton, jangan lupa like, komen dan share. Dan kita akan kembali selepas ini untuk segmen perkongsian. Kembali dalam Salam Ramadan, segmen kita yang ketiga, segmen yang terakhir, perkongsian perkongsian ilmu sebentar tadi dan selepas ini sekarang ini perkongsian doa-doa harian yang ringkas yang boleh kita amalkan oleh tetamu kita yang saya hormati pada hari ini, Ustaz Harry. Apa agaknya doa, mungkin ada kaitan dengan zakat fitrah ataupun macam mana Ustaz doa kita? Ya, Syam, kebetulan kita bercerita tentang zakat fitrah ni. Saya nak cadangkan satu doa pun tak panjang Syam. Kalau kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 4 minit je dia punya perkataan dia. Jadi saya percaya pendengar kita boleh untuk mengamalkan.
Dan doa ni sebenarnya kita mohon supaya Allah Ta'ala memberkati rezeki kita. Jadi bila kita bayar zakat fitrah, kita boleh baca doa ni. Jadi para penonton mungkin boleh menulis doa ni mengikut sebutan yang saya bacalah. Saya akan cuba baca perlahan dan saya akan berikan maknanya sedikit daripada apa yang saya baca, insya-Allah. Doa dia bunyi begini, tuan-tuan, ni daripada hadis Nabi SAW juga sebenarnya doa ini. Ya, kalau kita rujuk dalam kitab hadis, sebenarnya ada dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW ajarkan kita doa bila untuk kita dapatkan keberkatan pada rezeki kita. Jadi sesuailah untuk orang yang bayar zakat fitrah ni, dia baca doa ni, mudah-mudahan Allah limpahkan lagi rezeki yang baik untuk dia. Baik, tuan-tuan boleh ikut ataupun tulis, catat apa yang saya baca. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhluf alayya kulla ghaibatin li bi khairin. Saya ulang balik. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhluf alayya kulla ghaibatin li bi khairin. Sekali lagi saya ulang Syam. Ya. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhluf alayya kulla ghaibatin li bi khairin. Ini doa Syam. Sebenarnya Nabi SAW ajarkan kita untuk kita dapatkan keberkatan pada rezeki kita. Jadi sebab itu bila kita baca Allahumma qanni'ni bima razaqtani, ya Allah, kau bagi aku rasa cukup dengan apa yang kau rezekikan pada aku. Ini keberkatan pada rezeki, Syam. Ya? Baik. Kalau kita ada harta, kita rasa cukup dengan harta kita. Sebab yang masalahnya bila rezeki itu tak berkat, banyak, tapi tak pernah rasa cukup. Wa barik li fihi, maksudnya kau berkatilah harta aku tadi tu, artinya kau tambah lagi, ya Allah. Jadikan harta ni berkembang, jadikan harta ni membiak dan baik, halal, taibah. Kemudian kita baca lagi wakhluf alayya kulla ghaibatin li bi khairin. Ini kita minta, ya Allah, kau gantikan, ya, gantikan kepada aku setiap apa yang sepatutnya datang pada aku tetapi belum sampai. Jadi kau gantikan. Misal kata sepatutnya kita berniaga lah, kata sepatut projek itu kita dapat tapi tak dapat. Tapi tak pun, dengan keberkatan rezeki kita Allah ganti dengan projek yang lain. Itu maksud dia. Wakhluf alayya kulla ghaibatin li bi khairin. Itu yang dapat kita kongsikan hari ini, Syam. Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk keberkatan harta-harta kita, ya Ustaz, dan juga pergantian rezeki itu kalau tak dapat sekarang akan digantikan pada masa yang akan datang. Mungkin dengan jumlah lebih besar, insya-Allah Ustaz. InsyaAllah kita bayar zakat fitrah walaupun sedikit je, tak banyak, tapi Allah akan ganti dengan lebih baik, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Itu dia Ustaz Hairy kita pada hari ini dengan topiknya zakat fitrah. Ustaz, terima kasih banyak atas perkongsian masa ilmu pada hari ini, Ustaz. Sama-sama, Ustaz. Sama-sama. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Jaga diri. Stay safe, Ustaz. InsyaAllah. Stay safe. Bertenang di rumah. Betul. Semoga apa jua yang berlaku, wabak COVID-19 yang berlaku ni akan dapat kita hindarkan segera dan kembali pulih seperti sedia kala, Ustaz. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi bersama-sama dengan Ustaz Hairy, ataupun nama sebenar dia adalah Ustaz Haryanto Rizal bin Rohman, dengan topik kita pada hari ini iaitu zakat fitrah. Bermula daripada sekecil-kecil perkara sampailah ke sebesar-besarnya dapat kita kongsikan pada hari ini. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi pada hari esok. Salam Ramadan. Waktunya sama 6 hingga 6.30 di platform yang sama, Facebook dan juga YouTube. Salam Baitullah. Like, komen dan share, subscribe juga. Dan insya-Allah kita akan kembali semula pada hari esok. Sekian dulu pada saya Syam Ishaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.